أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam. semua ibu bapa dan yang saya hormati yang berbahagia, Al-Fadil Ustaz Syahrul Karnain bin Muhammad Nazir selaku pengarah eksekutif merangkap ahli lembaga pengarah Tarikat Tahfiz Negeri Pahang. Jadi insya-Allah minta maaf tuan-tuan puan-puan ibu bapa yang dirahmati Allah, kita terlewat sikit untuk biasalah keadaan teknikal kita melalui online. Jadi alhamdulillah selesai dan kita akan mulakan satu kupasan, satu penyampaian, satu taklimat penting lah saya kira untuk ibu bapa memandangkan alhamdulillah Kementerian Pendidikan KPM dah pun umumkan TTMP dah boleh, bukan sekat TTMP saja, tadika dah boleh mula beroperasi bermula 1 Julai 2020 iaitu Rabu depan. Jadi sebelum bermula pun memandangkan masih lagi dalam tempoh PKP pemulihan, jadi tetap ada beberapa garis panduan, perkara-perkara yang kita perlu ambil beratlah teliti untuk pastikan keselamatan, kesihatan anak-anak, ibu bapa dan semua keluarga kita masih lagi dalam keadaan terjamin insya-Allah. Baik, ibu bapa dan betul sekalian, tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita mulakan taklimat ibu bapa garis panduan operasi Tarikat Tahfiz Negeri Pahang TTMP bermula 1 Julai 2020 ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum saya serahkan ucapan taklimat kepada Al-Fadhil Ustaz Syahrul Karnain, mohon izin ibu bapa kalau siapa yang sedang tengok, sedang tonton, pertama sekali kalau dapat maklumkan kepada sahabat-sahabat ibu bapa lain, tolong share-sharekan supaya biarlah semua ibu bapa TTMP Tadika Al-Fatanah di bawah Al-Fadhil Ustaz Syahrul Karnain sendiri dan ibu bapa-ibu bapa di luar sana cakna sama-sama dapat tengok sekali taklimat kita malam ini. Jadi pertama sekali sharekan secara WhatsApp boleh, share melalui Facebook boleh, like dan komen, dan sekiranya ada sebarang persoalan sepanjang taklimat daripada Al-Fadhil Ustaz, ibu bapa boleh terus komen di bahagian bawah, insya-Allah saya akan bacakan dan akan dijawab terus oleh Al-Fadhil Ustaz kita insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa saya serahkan terus taklimat kita pada malam ini kepada Ustaz Syahrul Karnain bin Muhammad Nazir. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Okey, jadi alhamdulillah yang bahagia ibu bapa yang menonton taklimat khas pada malam ini, yang mana kita jemput kepada semua ibu bapa raup, terbelur dan juga lipis. Dan juga kita ada bersama pada malam ini, saya jemput juga kepada ibu bapa tadika saya sendiri, itu tadika Fatanah yang kita ada di Janda Baik dan juga di Kuala Kubu Baru untuk bersama pada malam ini bagi kita
garis panduan operasi kita di Tadika Tahfiz Negeri Pahang dan juga sama juga di Tadika Fatanah. Sebab saya mengurus dua tadika ini, Tadika Tahfiz Negeri Pahang dan juga Tadika Fatanah, jadi garis panduannya sama je dan boleh dikatakan hampir semua tadika sama saja sebab kita mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana wajib kita ikuti garis panduan tersebut. Dan dalam konteks garis panduan tersebut, kita bukan sahaja mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, tapi dalam masa yang sama kita juga melihat garis panduan yang telah dikeluarkan kepada Taska melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerana kita di tadika-tadika kita ini, selain daripada ada minta maaf ibu apa, mungkin ada line tersekat sikit. Okay, jadi kita tunggu sekejap lagi, mungkin insyaAllah line Ustaz Syahrul Kanan akan kembali pulih. Jadi kita akan teruskan lagi taklimat. Jadi minta maaf untuk sedikit gangguan teknikal yang berlaku. Jadi minta ibu bapa teruskan so taklimat kita akan terus jalankan juga. Jadi minta kerjasama ibu bapa untuk teruskan minta maaf ibu bapa menonton sikit. Jadi taklimat kita pada malam ini. Okay, untuk ibu bapa yang masih lagi menonton, just untuk confirmation, saya bercakap jelas ke? Kalau saya yang bercakap lah, kalau saya bercakap jelas. Cuma nak pastikan line mana yang ada problem ni, sekiranya line saya jelas, mungkin saya cuba sampaikan sedikit sebanyak info-info yang asas dulu sebelum dikupas lebih lanjut oleh Ustaz Syahrul Kanan, insyaAllah. Jadi kalau dengar dan jelas daripada suara saya, minta bagi respon. Okey, Alhamdulillah.
Okey, terima kasih Kak Nah. Baik. Okey, terima kasih Muallimah. Okey, jadi insya-Allah minta maaf sementara menunggu Ustaz Syarul Karnain masuk semula, line Ustaz clear. Ada beberapa perkara lah insya-Allah yang kita akan tekankan untuk pelaksanaan semula TTMP. Bukan sekadar TTMP lah, sebab TTMP ini spesifik kepada tadika kita. Garis panduan SOP ini merangkumi semua tadika yang memang asasnya datang daripada garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM sendiri. Okay, dan Alhamdulillah bermula daripada keluar sahaja perutusan ataupun keputusan kelulusan daripada KPM untuk buka tadika 1 Julai dan juga keluar sahaja garis panduan daripada KPM bukan dalam bentuk SOP, dia dalam bentuk garis panduan. Bermakna garis panduan ini bukanlah satu benda yang diwartakan. SOP ini satu benda yang dikeluarkan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negeri sahaja. Garis panduan ini dikeluarkan oleh bahagian-bahagian yang lebih kecil lagi untuk diikuti dan dituruti oleh setiap peringkat-peringkat yang ada. Okey, baik. Jadi setakat ini Alhamdulillah TTMP pun dah bersedia dan pelaksanaan ini kepada ibu bapa lah utamanya. Minta maaf saya cuba sampaikan secara ringkas dahulu sebelum kemasukan semula Ustaz Syarul Karnain. Jadi SOP ini, pelaksanaan ini sama-sama antara ibu bapa dan juga guru-guru dan anak-anak ini. Jadi anak-anak di tadika ini kita semua jelas faham bahawa anak-anak 4, 5, 6 tahun ini belumlah sampai ke tahap yang boleh benar betul-betul faham apa itu garis panduan. Betul-betul belum cukup jelas untuk nak mengikuti satu persatu. Jadi kerjasama yang cukup-cukup penting adalah di antara guru-guru iaitu bahagian pentadbiran, pengurusan, muallim, muallimah dan juga kaki tangan di tadika dan juga ibu bapa. Yang kita pecahkan kepada beberapa fokus. Bermulalah daripada ibu bapa menghantar sampailah ibu bapa mengambil semula anak-anak di TTMP. Jadi sambil-sambil itu saya kita tengok dulu, insyaAllah ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok dulu sedikitlah beberapa gambar-gambar yang kita dah sediakan untuk ibu bapa keadaan persediaan di TTMP di 6 cawangan sendiri untuk persediaan menghadapi ataupun bermula tadika bermula 1 Julai ini insyaAllah. Jadi kalau tengok di Pekan sendiri pun maksudnya masuk saja di pintu masuk, kalau tengok di premis mana sekalipun memang dah disediakan satu buku yang wajib untuk anak-anak ini dari segi sini sanitizer lah, sanitation dia, sanitasi dan juga kehadiran harian untuk anak-anak, suhu harian. Bagaimana garis panduan ni insya-Allah sekejap lagi akan disampaikan lebih jelas oleh Al-Fadhil Ustaz Syarul Karnain dan akan ada, kalau ibu bapa boleh nampak, ada peta dan juga ada laluan-laluan untuk mengurangkan dia. Isu utama dia sebenarnya dari sudut kebersihan lah. Bila kita bicara tentang, bila kita bercakap tentang penyebaran virus, tidak kira sama ada coronavirus ataupun apa virus sekalipun, dan juga penyebaran bakteria. Jadi asasnya tetap pada kebersihan. Jadi fokus utama pada TTMP tak lain dan tak bukan pada asas kebersihan dan macam mana untuk mengurangkan penyebaran ialah dari segi yang selalu diwar-warkan di media-media di mana-mana saja, iaitu social distancing. Jadi semakin kurangnya anak-anak ini bergaul ataupun bersentuhan sesama antara mereka, jadi semakin banyaklah semakin berkuranglah risiko penyebaran virus insya-Allah. Baik. Jadi ini keadaan sedikit gambaran untuk ibu bapa nampak macam mana kita menjalankan penjarakan dan insya-Allah setakat ini macam mana kita, pihak kami TTMP sendiri pun cuba nak meminimaliskan sebarang bentuk risiko lah, terutamanya kita nak mengelakkan risiko sebab kita tak tahu dalam keadaan yang masih lagi dalam keadaan yang berpotensi
berjaga-jaga, tidak hilang lagi sepenuhnya coronavirus ataupun apa jenis virus sekalipun di bumi Malaysia ini. Jadi kita masih lagi dalam tempoh yang berhati-hati ini. Kata-kata ini sendiri pun kata-kata yang sebelum ini belum diindividualiskan. Jadi kata-kata sendiri pun akan diindividualiskan. Maksud setiap pelajar, guru-guru ini akan tagging kata-kata anak-anak ini, dan kata ini akan digunakan oleh setiap individu itu sahaja. Jadi dia tak ada dah hari ni pakai contohnya anak A ni Amar pakai kata yang pertama. Jadi esok tu kata tu di stack kan. Kemudian hari kemudiannya ambil kata lain pula. Dia tak jadi gitu. Jadi bila hari Isnin Amar pakai kata yang sekian-sekian, hari Selasa Amar masih menggunakan kata yang sama, masih lagi sampai ke bila-bila lah sampai selesai kita punya garisan bantuan ni, sampai kita punya pelaksanaan SOP kita ni. Sama juga dengan meja, kerusi, semua individualize. Okey, jadi harap yang ni ibu bapa jelas, faham dan insyaAllah ini pun demi kebaikan anak-anak kita insyaAllah. Baik. Jadi untuk laluan pun, laluan ini tujuannya untuk mengurangkan risiko kontak. Jadi sebarang bahagian-bahagian permainan, kalau di setiap cawangan titik MP ini biasanya kita sediakan playground. Jadi di tempat yang dianggap sebagai tempat mass gathering, tempat yang ada risiko untuk berkumpul terlalu ramai. Sebab satu kelas ini setakat ini kalau bergantung pada kapasiti ruang, kalau di contohnya saya ambil di Tanjung Lumpur, ruang kelas yang biasa kita muatkan sekitar 12 orang ke 15 orang, setakat perkiraan penjarakan sosial yang kita buat akan ada maksimum pun 6 orang sahaja satu kelas. Jadi banyak ruang-ruang lain yang kita perlu maksimumkan lagi untuk ibu bapa untuk anak-anak guna. Okay? Kalau ada ruang, tapi jangan, ibu bapa perlu faham bahawa setiap kapasiti ruang, setiap macam mana maksimum, kita memaksimumkan ruang ni bergantung kepada kapasiti ruang tu sendiri. Maksud kalau contohlah ada tadika Indra Mahkota, ruang bilik-biliknya mungkin lebih luas, kapasitinya mungkin lebih daripada 6 orang, mungkin 7 atau 8 orang. Kalau di TTMP Pekan sendiri, tadika Pekan yang mempunyai ruang yang lebih luas, mungkin kapasiti dia boleh sampai 8 orang, 9 orang, ada ruang-ruang yang lebih ramai. Sebab isu utamanya ialah kita social distancing. Bukan pada kapasiti ruang itu wajib ada berapa orang sebagainya. Okay, jadi ini pun gambaran-gambaran yang ada. Okay, ibu bapa boleh tengok sepintas lalu. Okay, ada gambaran di Indra Mahkota, SOP yang ada kita tampal sekali di dinding untuk memudahkan guru-guru nak pantau dan tengok semula. Okay, jadi biasa satu meja yang kita biasa guna dekat tadika ni, ada masa kita maksimumkan 4 orang, dan ada ruang-ruang yang buatkan aktiviti, group aktiviti ni biasa sebelum ni kita jadikan sampai 6 orang satu meja untuk beraktiviti. Lepas ini penjarakan buatkan satu meja akan guna maksimum 2 orang sahaja. Okay, ini ruang laluan untuk anak-anak di tangga, mungkin kurang jelas sebab gambarnya pun agak kecil. InsyaAllah selepas selesai taklimat ini saya akan postkan gambar-gambar persediaan di grup Facebook TTPHQ untuk tatapan ibu bapa lah, insyaAllah. Ibu bapa boleh tengok macam mana persediaan kita. Dan ada cawangan-cawangan, tak silap saya hari ini Tanjung Lumpur, Indra Mahkota, TTP Pekan pun dah jalankan sanitasi keseluruhan bangunan sebagai persediaan awal. Apa-apa pun pihak kita tetap menjalankan langkah-langkah pencegahan lah, langkah-langkah keselamatan anak-anak. Jadi walaupun sebelum ni pun lama dah bangunan tak guna, tapi kita still
for the preparation kita still tetap melaksanakan sanitasi seluruh bangunan. Okay, jadi ini ringkasan. Okay, saya jelaskan go through sepintas lalu untuk ibu apa. Okay, jadi waktu anak-anak tiba di tadika, okay, kalau sebelum ni memang TTMP dah amalkan konsep ni. Cuma daripada konsep yang TTMP amalkan sebelum ni, ibu bapa lebih kepada kita perkemaskan sahaja lagi. Jadi setiap TTMP ataupun Al-Fatonah, tadika Al-Fatonah di bawah kelolaan Al-Fadhil Ustaz Syahrul Qanain, kita ada buat laluan penghantaran anak-anak. Dan memang sebelum ini pun kita dah amalkan pengambilan suhu pada anak-anak. Jadi apa yang pihak kami perlukan kerjasama ibu bapa ialah kadang anak-anak dah turun daripada kereta, jadi muallimah ataupun guru-guru akan ambil temperature anak-anak. Cumanya untuk SOP ataupun garis panduan pencegahan ini, suhu anak-anak ini kita akan ambil daripada dalam kereta lagi, di hadapan ibu bapa. Jadi ini yang perlu sangat pada kerjasama ibu bapa. Bila ada anak-anak yang kita memang dah daripada dalam kereta, kita dapati suhu dia lebih daripada 37.5. Maksudnya memang dah bermula dah dia punya demam dia, demam anak-anak ni. Memang kami mengharapkan kerjasama ibu bapa untuk tidak boleh menghantar anak-anak ke tadika. Jadi ini untuk kebaikan bersama. Walaupun kita faham ibu bapa ada tanggungjawab juga, tapi untuk kebaikan anak-anak yang lain, kebaikan keluarga yang lain. Jadi bila mana kita dah nampak depan ibu bapa bahawa anak-anak itu dalam keadaan yang demam, yang memang sah-sah dah nampak temperature 37.5 dan ke atas, kita minta kerjasama ibu bapa untuk bawa anak-anak itu semula ke rumah lah, bawa pulang. Dan bila anak-anak itu daripada rumah pun memang dah ada gejala batuk-batuk. Jadi batuk-batuk ni pun bukanlah kata ibu bapa perlu faham yang bukan batuk tu maksud anak-anak tu tu tadi kami tak bawa balik, bukan gitu. Maksudnya memang batuk tu kalau kita tengok anak-anak tu batuk dia batuk yang sangat kerap. Batuk yang kerap. Kalau mungkin waktu datang tu kalau batuk ke sesama mungkin kita boleh detect. Batuk ni kalau kadang-kadang dah sampai ke tadika, masuk ke tadika tu baru boleh detect. Jadi bila muallimah ataupun guru-guru dapat nampak bahawa anak-anak ini ada gejala batuk yang memang kita tengok nak kata bukanlah tahap kronik, tapi kita tengok anak-anak ni batuk dia bukan batuk yang biasa. Maksud lepas 2-3 minit dia batuk lagi. Jadi kita anggap anak-anak ini anak-anak yang kemungkinan bergejala. Jadi bila bergejala, anak-anak ini akan diletakkan, dibawa terus ke satu bilik bilik isolasi, direhatkan dekat situ dan kita akan minta ibu bapa, telefon ibu bapa untuk bawa pulang. Okey, ada soalan daripada ibu bapa, mask wajib pakai ataupun tidak? Okey, ini berpandukan kepada garis panduan KPM sendiri. Okey, mask tidak diwajibkan, tetapi sekiranya sampai-sampai sahaja di tadika, anak-anak itu didapati bergejala, maka memang pihak tadika akan pakaikan mask. Sekiranya ibu bapa nak ambil langkah pencegahan untuk anak-anak, ibu bapa memang digalakkan bagi anak-anak pakai mask. Dan di waktu pembelajaran pun sekiranya ruang itu ruang yang selesa, cukup selesa, keadaan cuaca pun keadaan cuaca yang cukup selesa, pihak kami ataupun pihak tadika pun menggalakkan anak-anak memakai mask. Cumanya penggunaan mask di kalangan kanak-kanak bukanlah satu benda yang terlalu ataupun galakkan sangat-sangat, sebabnya anak-anak ini dia perlukan pernafasan yang lebih baik dan anak-anak ini aktif bergerak. Dan bimbang-bimbang anak-anak yang
ada simptom-simptom seperti asma, dan ada pun beberapa penyakit-penyakit yang berkenaan pernafasan, terutamanya bila dia terlalu kerap ataupun sepanjang masa pakai mask. Kadang-kadang anak-anak ni tak macam kita tuan-tuan. Dia bukannya biasa dah bukan sepanjang masa pakai mask, bukan kebiasaan dia pakai mask. Jadi bila dia letak mask tu dia tak ingat nak buka balik pun. Selagi mana kita tak tegur suruh letak bawah dagu sebagainya. Jadi yang ini ibu bapa perlu ambil perhatian. Pertama sekali, anak-anak yang bergejala memang akan dipakaikan mask dan diletakkan di bilik isolasi. Sekiranya anak-anak itu tidak bergejala dan ibu bapa perlukan langkah pencegahan yang lebih kemas kepada anak-anak dan rasa lebih selesa untuk anak-anak pakai mask, boleh bekalkan mask. Ada mask yang bentuk saiz kanak-kanak, dijual kat farmasi pun banyak. Kalau tak ada mask yang saiz biasa tu pun kita boleh ikat, ataupun sekarang dia ada jual yang extension mask punya dekat belakang tu pengikat dia, boleh dipakaikan. Tapi bergantung pada guru-guru kita pun akan sesuaikanlah. Waktu aktiviti memang tak pakai. Tak pakai mask panjang masa. Jadi minta ibu bapa maklum tentang perkara ini. Jadi bila anak-anak dah masuk, cuci tangan, hand sanitizer kita akan bekalkan, tetapi pengamalan TTMP insya-Allah kita akan utamakan kepada basuh tangan. Sebab hand sanitizer ini, walaupun kita sendiri pakai hand sanitizer yang mesra kanak-kanak, tapi insyaAllah kita cucian tangan itu lebih bersih lah. Jadi kita akan kerapkan aktiviti cuci tangan di tadika ini. Dan selesai daripada cuci tangan, barulah anak-anak ini akan dihantarkan ke kelas masing-masing dengan kapasiti yang telah ditetapkan oleh pihak tadika sendiri insyaAllah. Okay, sekejap tuan-tuan dan puan. Okay, boleh dengar siapa? Ya boleh dengar. Tadi dengar yang tadi? Yang tadi dia terputus, jadi setakat tadi saya sambung beberapa benda Ustaz. Okey. Dia sekadar bagi gambaran tentang susunan-susunan di TTMP. Okey. Dan saya bagi satu ringkasan untuk SOP baru sampai ke waktu tiba. Waktu anak-anak ni sampai ke tadika. Jadi mungkin Ustaz boleh terus sambung daripada seterusnya, daripada waktu tiba. Mungkin ada ulasan daripada Ustaz sendiri, silakan. Okey. Saya cakap seorang tadi rupanya Ustaz Syafiq. Tak perasan pula, tak masuk. Inilah kelemahan teknologi ya. Okey, kita dah dengar tadi. Teruskan Ustaz. So apa yang saya nak sampai kepada parent, kita mengutamakan keselamatan kepada anak-anak. Setibanya mereka di tadika, seperti Ustaz Syafiq dah cerita tadi, maknanya dia akan diperiksa suhu dan menjadi kewajipan kepada ibu bapa untuk memastikan anak yang dihantar tu sihat. Tu paling penting. Jadi kalau sebelum daripada ni mungkin ada beberapa beranggapan tak apa, sikit je, demam sikit je. So lepas daripada ini, sekiranya ada gejala-gejala tersebut, jadi ibu bapa tidak boleh menghantar anak-anak ke tadika. Jadi kita sendiri kena pastikan. So bila sampai saja di tadika akan diperiksa suhu, akan dan ada flow dia lah. So cuma saya nak beritahu ibu bapa untuk memastikan kita lebih teratur, kita memastikan dan kita mengamalkan konsep drive-thru. Maksudnya ibu bapa tidak perlu turun daripada kenderaan. So kita tak nak ada penghimpunan di tadika pula dekat depan tu ramai-ramai sehingga boleh menyebabkan kita tidak menjaga jarak sosial tersebut. Jadi ibu bapa kena pastikan sampai saja di depan tadika tersebut, guru besar ataupun guru kita akan pergi ambil suhu, dan ketika diperiksa suhu tersebut mesti di hadapan ibu bapa. Maknanya ibu bapa tengah duduk dekat tempat driver tu,
Cek suhu, okey tuan, 36.5. Alhamdulillah sihat. So, guru akan tanya sikit lah, ada batuk tak? Ada sesama tak? Tak ada. Okey. Jadi dah habis tu barulah tuan-tuan boleh beredar. Beredar. Dan barulah kereta lain pula masuk. Jadi guru-guru kita ataupun guru besar kita akan maklumkan nanti pergerakan kenderaan tersebut. Laluan sahala. So kita tak nak adanya setengah ada kereta pergi parking depan ataupun berlawan arus dan sebagainya sehingga menyebabkan kesukaran. Jadi ibu bapa diminta supaya manage masa dengan betul lah. Mungkin akan berlaku sedikit kelewatan terutama waktu-waktu puncak. Dan kita pun dah minta kepada guru-guru besar kita untuk periksa ataupun kena sahkan pukul berapa ibu bapa nak hantar anak, pukul berapa nak ambil anak supaya kita dapat bersedia. Okey, dan kemudian tu yang lain tu sama je, hand sanitizer. Bila anak-anak tu dah masuk, letak selipar dia kat tempat yang ditetapkan, terus akan bersihkan tangan dan kemudian baru masing-masing akan masuk di tempat yang telah kita sediakan. Itu di peringkat awal ketibaan Ustaz Syafiq. Ada satu tinggal Ustaz Syafiq. Okey. Itu dari segi ketibaan. Jadi kita harap ibu bapa dapat alert lah dari segi waktu tiba tersebut. Kemudian kita dari segi yang seterusnya PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran kita. Ada ke Ustaz Syafiq? Clear? Saya takut tak clear. Okey, kita tengok dari segi PMP pula. Jadi untuk PMP seperti yang saya telah maklumkan tadi dalam tempoh sekarang ni, kita lebih mengutamakan keselamatan anak-anak. Keselamatan anak-anak tu menjadi prioriti paling utama. Contohnya kalau waktu makan, kalau sebelum daripada ni setengah jam, selepas daripada ni waktu makan tu mungkin akan bertambah. So menyebabkan waktu pembelajaran tersebut menjadi kurang. So buat masa ini kita menumpukan kepada keutamaan kepada aspek keselamatan. Walau bagaimanapun untuk pembelajaran akan diteruskan seperti biasa, tetapi mungkin kalau contohnya sasaran untuk hafazan untuk kita capai pada tahun ini setengah juzuk tersebut mungkin tidak boleh kita capai, tak dapat kita capai, mungkin hanya suku saja dari segi pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran ini tidak seperti sebelum daripada ini. Kalau sebelum daripada ini untuk aktiviti PMP ni memang macam-macam yang akan dilakukan. Ada buat circle, ada melompat sana, melompat sini, ada macam-macam pergerakan. So lepas daripada ini mereka hanya berada di tempat masing-masing. Hanya berada di tempat masing-masing. Tidak ada aktiviti-aktiviti lain. Jadi mereka akan berada di tempat masing-masing. Dan kemudian kita juga minta kepada ibu bapa untuk membawa buku dan alat tulis pelajar tersebut pada setiap hari mengikut jadual. Walaupun mungkin ada di peringkat prasekolah yang lain yang mengatakan tidak perlu membawa buku, peralatan tulis dan sebagainya, tapi kita melihat antara perkara paling penting dalam tadika tersebut tidak boleh menggunakan berkongsi peralatan. Tidak boleh berkongsi peralatan. Itu antara pantang larang semasa tempoh sekarang ni. Jadi kita nak memastikan di tadika tidak berlaku perkongsian barang. Jadi ibu bapa kena pastikan anak-anak bawa peralatan masing-masing diletakkan dalam beg dan setibanya di kelas masing-masing, beg tersebut akan berada dengan pelajar. So pelajar sendiri yang akan memastikan yang mereka akan menggunakan peralatan-peralatan tersebut lah. Tidak mana bukannya cikgu pergi ambil beg, pergi kumpul satu tempat seperti sebelum ni. Bila berkumpul satu tempat tu dah berlaku pencampuran. Kadang-kadang bertukar pula dan sebagainya dah. Sekarang ni kita di peringkat kita, SOP kita barang-barang tersebut akan berada dengan pelajar. Sampai dia balik, dia bawa balik barang-barang tersebut dalam beg tersebut. Kita minta kepada ibu bapa pastikan anak-anak bawa bekalkan kepada anak-anak satu beg saja. Jangan bawa banyak-banyak. So di dalam tu akan diletakkan beberapa item perkara yang kita akan jelaskan selepas daripada ini. Jadi
termasuk buku-buku, buku rekod harian, buku rekod hafazan, buku akademik, semua. Jadi ibu bapa akan bawa. Di samping ibu bapa boleh pantau kerja-kerja sekolah dan sebagainya di rumah. Jadi itu tugasan kepada ibu bapa. Dan kemudian pergerakan yang terlalu banyak oleh murid jadi di dalam kelas masing-masing mereka akan berada di kedudukannya. Jadi memang dah ada tagging, dah ada dia punya garisan dia, jadi pelajar tidak boleh melepasi garisan-garisan tersebut. Jadi itu Ya, Ustaz Sarul. ya. Ni berkenaan pergerakan tu ada ibu bapa tanya berkenaan Ya. kalau anak-anak nak ke tandas macam mana pergerakan dia? Okey. So untuk sekarang ini, dalam tempoh sekarang ini, so antara tempat yang boleh pelajar pergi, tempat yang dia dikhususkan, yang kedua tandas. Memang kita tak dapat elakkan lah. So tandas ni kita akan buat secara bergila-gila. Maksudnya tak seperti sebelum daripada ini pergi ramai-ramai, tak ada dah. So sekiranya pelajar tu nak ke tandas, dia akan pergi, ada pembantu kita nanti akan bawa ke tandas. Dan untuk makluman, kebanyakan tadika kita, termasuk Indra Mahkota, termasuk Tanjung Lumpur, termasuk Temeloh, termasuk Raut, termasuk Lipis, dia dalam bentuk rumah. Jadi tandas tu dekat, bukannya jauh. Tapi kalau dekat tadika Pekan, dia tandas dia dekat ujung lah. Jadi cikgu kita akan ada pembantu dia. So dia akan pergi seorang-seorang. So dia boleh pergi, lepas tu balik, dan kemudian barulah ada pelajar lain yang akan dibenarkan pergi. Jadi kita tidak ada meletakkan dalam tempoh ini satu waktu dia nak pergi tandas ramai-ramai, tidak. So dia akan pergi secara berperingkat. Sebab tu saya cakap tadi, kita mengutamakan dari segi keselamatan. Maksudnya tidak ada percampuran dan sebagainya. Dan semua tandas kita telah diletakkan label ataupun tanda. Bila dia sampai situ, akan ada guru yang ataupun bantu guru yang akan jaga. Jadi dia memudahkan pergerakan dia lah. Okey, Ustaz Syafiq ya? Ya, betul. Okey, jadi kita sambung seterusnya untuk PDP. So itu untuk PDP kita tadi. Okey. Jadi untuk antara yang lain aktiviti PDP juga. Kita tengok 2.2 bawah sikit Ustaz. Aktiviti PDP. Kita tengok yang 2.2 dulu. So kita tak akan libatkan dah sekarang ni. Sebelum ni ada banyak pihak luar datang untuk buat macam-macam program, termasuk pihak universiti, pihak kerajaan dan sebagainya. Selepas ini memang tidak dibenarkan. Bukan sahaja pihak luar, ibu bapa pun tidak dibenarkan untuk masuk ke tadika. Itu memang ada dalam garis panduan KPM. Tidak dibenarkan untuk mengawal keluar masuk tersebut. So tidak ada dah pelibatan pihak luar sepanjang tempoh sekarang ini. Dan kemudian setiap aktiviti yang kita buat, mestilah pelajar tersebut akan mencuci tangan sebelum dan selepas melakukan aktiviti. Maksudnya antara aktiviti yang dia akan buat, makan minum. So sebelum makan dia akan basuh tangan. Basuh tangan dengan menggunakan sabun. Dengan menggunakan sabun. Kita juga akan minta kepada ibu bapa sediakan kepada anak-anak hand sanitizer yang kecil. So kita akan ajar mereka menggunakan. Di samping ibu bapa boleh tengoklah kesesuaian hand sanitizer untuk anak-anak tersebut. Jadi kita akan sentiasa ajar kepada anak-anak lah untuk menjaga perkara tersebut. Dan kemudian guru juga akan mengambil suhu badan untuk kali kedua. Dan kita kalau yang sehingga petang tu 3 kali kita ambil bacaan suhu. Yang ambil package 2 dan 3 tersebut, sehingga petang kita akan ambil dia punya suhu 3 kali lah. Kalau yang balik awal tu hanya 2 kali. Dan kemudian aktiviti hanya dijalankan di tempat seperti yang saya cakap tadi, dalam kawasan dia saja. Dia tak boleh dah pergi ke tempat lain dan sebagainya. Walau bagaimanapun macam aktiviti PDP luar kelas untuk setengah-setengah cawangan yang memang ada kawasan, contohnya di Pekan dan juga Tanjung Lumpur, dia memang ada kawasan luar yang agak luas. Bukan padang tapi kawasan koridor ataupun yang berbumbung tu luas. So sekarang ni kita dah buat tanda penandaan di tempat-tempat tersebut. Jadi mungkin ada masa-masa tertentu dengan bilangan pelajar yang dihadkan untuk mereka buat aktiviti di luar dalam penjarakan sosial. Kita pasang lagu dan kemudian dia boleh buat aktiviti secara contohnya senaman dan sebagainya lah di kawasan tersebut. Yang lain mereka hanya berada dalam kawasan masing-masing. Dan kemudian biasalah
Antara perkaranya yang kita akan beri penekanan kepada anak-anak ini yang sentiasa insya-Allah akan disebut oleh guru berkenaan tentang amalan kebersihan, penekanan dari segi keselamatan, tak boleh main dengan kawan-kawan. Jadi tuan-tuan pun di rumah dah boleh ajar kepada anak-anak bagaimana cara sekarang kita nak bersalam dengan kawan, tak boleh kena pegang tangan kan. Tunduk macam tu. Dah ajar. Jadi jumpa cikgu pun sebelum ni cikgu apa ni salam cium tangan apa nama ada anak-anak kita yang manja sikit peluk cikgu dah kena beritahu dah tak tak boleh lepas ni pegang macam ni tunduk je itulah yang terpaksa kita lalui lah. So itu untuk aktiviti PDP. Jadi untuk aktiviti PDP kita InsyaAllah akan bermula apa nama bermula jam 8.30 tu lebih kurang sehinggalah jam apa nama tengah hari 12 tengah hari. Tapi dalam keadaan yang berbeza berbanding sebelum daripada ni. Okey Ustaz, kita tengok sikit aktiviti rehat. Okey. So pelajar-pelajar ada waktu rehat-rehat ni maksudnya akan apa nama waktu untuk sarapan, waktu untuk makan tengah hari. Ada waktu rehat dia lah. Jadi sewaktu rehat tersebut kita juga mementingkan dari segi aspek penyediaan makanan. Jadi untuk sepanjang tempoh ini kita hanya menyediakan makanan di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing. Jadi apa nama tapi sudah tentulah sebelum makan kena basuh tangan dan semua, jadi kita akan jaga penjarakan sosial lah. Jadi untuk pergi ke tempat ke sinki untuk membasuh tangan tersebut dah ada tempat-tempat yang telah kita tanda. Telah kita buat penandaan, termasuk di tandas pun dah ada tanda-tanda. Dan kemudian mereka akan makan di tempat masing-masing. Dan untuk makluman ibu bapa, semua penyediaan makanan yang kita buat sekarang dengan pakai apa nama kaedah bungkus makanan bungkus. Tapi bukan maksud makanan bungkus kita beli kat luar, tidak. Maksudnya dimasak oleh tukang masak kita. Cuma penyediaan tu maknanya tak pakai seperti pinggan sekarang ni. Maksudnya dia akan pakai pinggan polistiren tu dan kemudian habis buang. Sudah tak pakai dah. Plastik Ustaz. Ya? Betul yang kita pakai yang polistiren, kita pakai yang jenis apa nama poli apa yang pakai plastik punya tu. Yang dibenarkan tu lah. Yang polistiren sekarang dah tak dibenarkan. Jadi yang bekas yang dibenarkan. Tapi apa yang nak saya sampaikan, mereka tidak akan berkongsi bekas makanan. Bukan saja tidak berkongsi, bahkan tidak menggunakan pinggan-pinggan sedia ada. Maksud pinggan sedia ada tu ambil basuh kan. Ini pun kita tak guna. Jadi kita guna pinggan yang ataupun bekas pakai buang. Pakai buang. Itu tidak akan berkongsi. Dan kemudian murid-murid sendiri yang akan membersihkan meja selepas makan dan minum. So kita akan ajak anak-anak terutama yang 5 dan 6 tahun untuk mereka membersihkan kawasan meja mereka. Kita akan menggunakan, kita tak pakailah kain lap. Kita akan gunakan wipes contohnya. Wipes tisu. Jadi antara apa nama barang yang ibu bapa boleh sediakan adalah apa nama wipe tisu. Tisu basah. Jadi anak-anak boleh gunakan tisu basah tersebut untuk mengelap meja. Yang kita galakkan guna wipe tisu yang apa nama antiseptik lah, Dettol dan sebagainya, supaya permukaan meja tersebut dapat dibersihkan dengan sebaiknya. Dan termasuklah bila anak-anak nak balik nanti mereka akan bersihkan kawasan mereka. Itu kita akan dalam tempoh 2-3 hari yang pertama nanti kita lebih kepada orientasi insya-Allah. Syafiq ya. Betul. Okey. Baik, itu waktu rehat. Kita tengok bawah sikit. Okey. Sebelum tu ada satu soalan Ustaz. Ya. Berkaitan dengan ada ibu apa tanya pakaian macam biasa ke pakaian tadika kita? Ikut hari. Okey, pakaian apa nama di TTMP kita dah bagi semua ke Ustaz Syafiq pakaian? Ya, mula daripada PKP ni ada pakaian yang kita tak sempat bagi sebelum cuti hari tu. Jadi insyaAllah kita akan buat penyerahan baju kepada semua anak-anak. Jadi pakaian cukuplah insyaAllah. Jadi ibu apa boleh pakai bergile-gile. Sekiranya baju tu memang dah 1-2 hari tak sempat basuh, barulah dibenarkan untuk ibu bapa pakai pakaian tambahan. Okey.
So kita memang dah ada pakaian-pakaian daripada, kalau di TTMP kita ada daripada Isnin sampai Rabu tu ada pakaian sukan, ada uniform. So boleh ikut je seperti mana nanti guru besar akan masukkan dalam grup parent berkenaan tentang pakaian tersebut. Jadi mereka akan pakai uniform yang telah ditetapkan. Dan kemudian untuk makluman juga, dalam tempoh sekarang ini kita dah tak ada aktiviti mandi. Saya Syafiq Betul. dah tak ada mandi. Jadi walau bagaimanapun ibu bapa boleh bekalkan dalam beg anak-anak baju persalinan. Cuma kita dah tak buat, tak ada mandi lah. Kerana bila mandi ni faham lah. Sangat sukar untuk kita buat penjarakan sosial dengan bilangan guru dan murid tersebut. Dan kemudian nak tukar baju dan sebagainya. Jadi kalau dia bertukar baju pun dia akan tukar baju dalam kawasan dia. Cuma kita akan pastikan yang lelaki dengan lelaki, yang perempuan dengan perempuan. Ada dia punya, kita dah tetapkan lah kawasan tersebut. Dan seandainya tidak ada masalah sekiranya kalau ibu bapa nak anak-anak pakai daripada pagi pakaian tersebut sehingga petang pun tidak ada masalah. Nak salin baju tidak ada masalah di tempat masing-masing. Cuma untuk mandi kita dah tak ada menyediakan perkhidmatan untuk mandilah kepada anak-anak. Okey, saya Syafiq ya. So itu dari segi ada yang tanya tadi penggunaan tandas. So tandas ni pun ada SOP dia. Jadi kita dah akan pastikan tandas-tandas yang akan digunakan untuk lelaki, untuk perempuan. Macam yang saya cakap tadi, tandas dia boleh pergi tandas macam biasa. Tak adalah kita sekat dia daripada nak pergi tandas. Dia akan pergi tandas. Cuma kita pastikan dikawal pergerakan ke tandas tersebut. Bila bergerak ke tandas ataupun bergerak untuk basuh tangan, itulah memungkinkan akan berlakunya percampuran tersebut. Sebab kalau kita yakin insya-Allah lepas daripada ini dengan kedudukan meja yang kita buat sekarang ni, insya-Allah anak-anak akan patuh. Cikgu-cikgu akan ajar jangan keluar daripada tanda ataupun garis yang telah disediakan. Itu kita akan ajar 2-3 hari ni supaya anak-anak faham. Cuma bila dah pergi tandas, itu yang kita risau. Sebab tu kita dah tetap SOP untuk ke tandas, dia tak boleh pergi ramai-ramai. Dia pergi seorang, dah balik baru orang kedua. So dan akan ada guru yang akan menjagalah di kawasan tandas tersebut, membantu kita insya-Allah. Okey. So untuk tandas pun kita dah buat tanda-tanda tersebut. Kita akan memastikan dari segi aspek keselamatan dipatuhilah untuk penggunaan tandas tersebut, termasuk penyediaan sabun. Dan kita ajar anak-anak mesti cuci tangan setiap kali mereka keluar daripada tandas. Kita akan sediakan sabun di sinki dan kemudian mereka akan basuh lah. Itu untuk aspek penggunaan tandas. Dan seperti saya cakap, dah tidak ada lagi aktiviti mandi. Mandi dah tak ada. So di situ insya-Allah akan meringankan lagi lah. Dan kita tidak ada risiko untuk berlakunya percampuran. Terutama ketika mandi, kalau kita nak buat mandi tu kita memang dah fikir memang masalah. Jadi kita tengok kepada SOP di peringkat taska pun perkara tersebut dihadkan dari segi yang betul-betul, contohnya yang mungkin terkencing dan sebagainya, itu yang kita yang akan entertain lah. Cikgu-cikgu akan pastikan dia dibersihkan dan sebagainya. Yang selain daripada itu tidak ada aktiviti mandi. Saya harap ibu bapa boleh faham keadaan dan kedudukan inilah bagi memastikan keselamatan anak-anak. Okey. Dari segi makan, makan seperti yang saya telah jelaskan tadi, untuk makan ini kita punya pembantu kita akan menghantar makanan kepada murid, dibantu oleh guru-guru lah di setiap meja anak-anak. Dan mereka akan makan dalam kelas masing-masing dan kemudian cuci tangan dan mengemas meja selepas habis makan. So mereka akan diatur nanti untuk basuh tangan di tempat yang disediakan. Basuh tangan dengan setiap kali basuh tangan kita wajibkan pelajar untuk cuci tangan menggunakan sabun. Bukan cuci tangan macam tu saja. Kita akan ajar dia guna sabun cara yang betul, dan kemudian selepas saja mereka selesai makan, so mereka akan mengemas meja di tempat masing-masing. Ini memang SOP daripada pihak KPM. Kita siapa ya? Sebelum kita masuk waktu pulang ni, kita tengok dulu tidur ni. Tidur.
Mungkin ada yang nak bertanya tentang tidur ni. Sebab tu saya cakap di awal tadi, kita dalam rangka garis panduan ini kita melihat kepada yang pertamanya garis panduan oleh KPM, yang kedua kita tengok garis panduan daripada Taska ataupun JKM untuk Taska. Sebab dalam KPM dia memang tidak ada, dalam 9 helai tu, 9 muka tu memang tak ada garis panduan tentang tidur. Sebab kita faham tadika-tadika di prasekolah ke tadika kemas, memang dia tidak ada maknanya balik tengah hari balik lah. Kalau ada yang buat 2 sesi pun balik. Tapi berbeza dengan kita dan kebanyakan tadika swasta, mereka menyediakan perkhidmatan transit untuk membantu menjaga anak-anak sebelum ibu bapa balik daripada bekerja. Terutama pada pukul 5 petang. Dan memang kebanyakan ibu bapa yang mengambil package di TTMP ini kebanyakannya mengambil package 3. Iaitu package balik pukul 5 petang lah. 5 hingga pukul 6 petang. Jadi untuk itu kita memang takkan kita nak biar anak-anak kita duduk belajar ataupun duduk je macam tu. Sudah tentu mereka perlu tidur. Perlu tidur. So murid-murid ini akan kita atur nanti waktu petang tersebut selepas makan, lepas makan mereka akan umur yang umur 5 dan 6 tahun terutamanya, mereka akan kita semasa dia basuh tangan lepas makan tengah hari tu, dia akan terus ambil air semayang. So dia akan semayang di tempat masing-masing. So untuk dalam tempoh sekarang ini, walaupun dia sehingga petang, so kita hanya ajar ataupun minta dia untuk semayang zuhur saja. Untuk semayang asar tu, kalau sebelum ni ada kita buat juga, jadi untuk semayang asar ni pelajar-pelajar akan semayang asar di rumah lah. Yang umur 5 dan 6 lah, yang 4 tahun tu mungkin tak ada semayang, memang tak ada semayang lah. Untuk 4 tahun, ini pun untuk proses pembelajaran dia. Jadi kita akan tengok dan pantau tengok macam mana keadaan nanti. Jadi dia akan semayang di tempat dia juga, dalam kotak dia tu dia akan semayang di situ dan kemudian dia akan tidur. So tidur kita memang ada sediakan kalau di TTMP ni memang ada dia punya kawasan dia ataupun katil dia. Jadi murid-murid akan tidur di kawasan masing-masing lah. Kawasan masing-masing. Cuma kita minta ibu bapa memastikan bahawa alas ataupun baby blanket ataupun alas yang bersaiz kecil yang bersesuaian. Dan kemudian untuk memastikan dia ada alas kawasan tersebut ataupun tempat tersebut ada alas, dan bila balik kita minta ibu bapa kalau boleh dia buat balik tu terus basuh. Jangan guna yang sama pula resok. Resok ni mungkin basuh dulu ataupun guna alas yang lain pula secara bergilir-gilir untuk memastikan kebersihan alas tersebut lah. Jadi balik rumah boleh basuh. Jadi ini kita tengok kepada garis panduan ataupun SOP di Taska. Okey, dan kemudian memang kita di antara tempat tidur tu ataupun katil tu memang ada jarak 1 meter lah. Dan memang ada petak dia. Ada petak di situ, memang petak tu memang kita buat agak besar. Jadi memang muat untuk dia tidur dan ada penjarakan sosial. Jadi nanti ibu bapa boleh tengok gambar-gambar yang akan kita post di dalam Facebook nanti, insya-Allah. Okey, ada nak tambah Ustaz Syafiq tidur ni? Tak ada apa, cuma ada ibu apa yang nak sekadar confirmation daripada Puan Azura ni, nak confirm tilan dan bantal bawa macam biasa ya Ustaz? Okey, untuk waktu tidur tersebut kita ada banyak macam-macam perbezaan pendapat dalam perkara ni kan. Saya kat Selangor ni ada pendapat yang lain, di setengah kawasan kata tak benar, tak boleh bawa sebarang alas dan sebagainya. Jadi kita letak sebab tu saya kata tadi di awal tadi, apa yang kita buat sekarang ni, kita memastikan barang-barang persendirian pelajar tidak akan bercampur dengan pelajar lain. Itu memang saya boleh katakan SOP yang sangat ketat lah. So guru kena pastikan dia tak boleh tengok anak tu main baling-baling ke baling-baling kat kawan dia ke apa, bagi kawan, tak boleh. Itu memang kita kena pastikan barang-barang individu anak-anak tu hanya anak itu saja yang akan guna. Termasuk alas-alas tidur tadi ataupun bantal dia tadi.
Jadi janganlah ibu bapa bawa yang besar. Jangan bawa sebab sebelum ni ada yang bawa yang saiz sederhana Ustaz Syafiq besar. Jadi agak sukar kita nak kontrol. Jadi bawa yang kecil lah, yang sesuai lah dan tempoh sekarang ni. Maksud dia kita nak pastikan ruang tersebut digunakan dengan sebaiknya. So kalau kita bawa toto besar, sebelum ni ada yang bawa alas yang besar. So saya minta sangat kepada parent kalau penyediaan alas ataupun paling besar pun macam baby blanket tu. Toto kecil tu kita beli dekat Maidin ke mana RM20 tu. Jadi saya tu muak-muak badan dia. So, jangan bawa yang besar pula sehingga menyebabkan sukar kita nak menjaga. Jadi bila bawa balik nanti benda tu boleh dibasuh dengan mudah. Masuk dalam mesin basuh boleh basuh dengan mudah. Jadi apa nama itu yang kita akan buat. Boleh bawa bantal tapi pastikan terhad lah. Maksudnya jangan bawa bantal peluk pula. Kita minta jangan terlalu bawa banyak barang. So apa yang kita dah minta bawa barang tu itu saja. So jangan bawa lebih daripada itu. So kalau nak bawa bantal saja, jangan bawa bantal peluk. Susah kita nak kontrol dari segi penggunaan tersebut. Okey. Ada lagi Ustaz Syafiq soalan tentang Ada tidur? satu soalan yang concern tentang sebelum tidur mandi. Okey. Jadi daripada Puan Husna tadi sebab kata ada bagaimana dengan pelajar yang kerap berpeluh Ustaz? Tak perlu mandi ke sebelum tidur? Itulah mana yang SOP yang kita tengok sekarang ni. Memang benda ni bila mana perkara-perkara ini sukar untuk kita buat makluman ibu bapa, dia dah memang tak ada aktiviti-aktiviti yang kita sebelum daripada inilah, aktiviti yang agak bebas dah tidak ada. Mereka hanya berada di tempat masing-masing, jadi keberangkalian untuk berpeluh seperti sebelum daripada ini kurang lah. Jangan risau. Maksudnya dia akan berada di tempat dia, kebanyakan masih di tempat dia, dalam kawasan dia. Dan saya pun dah pergi cek ke cawangan-cawangan semua. Alhamdulillah, kita segi pengudaraan kita bagus, kipas dan sebagainya. Jadi dah tak ada aktiviti-aktiviti yang menyebabkan pelajar tu berpeluh lah, berlari sana berlari sini, dah tak ada dah. Jadi insya-Allah itu terkawal dan kita memang memang dari segi garis panduan kita tak buat mandi. Memang kita tak dapat buat mandi. Dan untuk makluman ibu bapa juga, ini perkara yang memang dicadangkan. Sekiranya kita tidak mampu mengawal, kadang memang kita merasakan, contohnya kalau di Tanjung Lumpur, ada lebih kurang 60-90 orang pelajar tersebut, kalau kita nak atur seorang-seorang pergi mandi tu, jadi memang sangat bermasalah bagi saya. Sebab sebelum ni kalau dia orang mandi, budak-budak lelaki tu dia ada shower kan, banyak-banyak tu, ataupun dalam keadaan yang cepat lah, lepas mandi tu pula nak tukar baju dan sebagainya. Jadi memang kita untuk tempoh sekarang ni memang tidak ada aktiviti mandi, kecuali kes-kes tertentu, contoh dia terkencing ke macam saya cakap tadi lah, itu lain lah. Jadi memang dah tak ada aktiviti mandi, dan insyaAllah kita dah tak ada aktiviti-aktiviti yang menyebabkan pelajar-pelajar tu kuat berpeluh lah insyaAllah. Okey, Syafiq. Okey Ustaz. Kita tengok yang terakhir sekali waktu pulang. Okey. So untuk waktu pulang ni memang kita sediakan tempat. Sebab tu saya beritahu tadi, kita akan minta guru besar untuk sahkan dengan ibu bapa. Ibu bapa nak hantar pukul berapa, nak ambil pukul berapa. Contohnya kalau tuan-tuan nak ambil pukul 2, contoh kita buat period 2 hingga 2.30, berapa orang yang nak ambil anak. So anak-anak yang memang dikonfirmkan ibu bapa nak ambil 2-2.30 ni, so kita akan sediakan duduk ataupun berada di tempat yang kita khaskan untuk pelajar terbalik. So tak adalah ibu bapa kena tunggu lama, kena keluar dulu daripada kereta, panggil cikgu ke apa ke, tak ada. So kita akan ikut timing tu. Cuma kita minta sangat kerjasama ibu bapa. Bila kita dah minta pengesahan tersebut, patuhi. Dan sekiranya ada masalah, tak boleh ambil dalam masa yang telah diberitahu tadi, jadi ibu bapa kena maklumkan kepada guru besar. Maaf cikgu, saya terpaksa ambil awal, saya terpaksa ambil lewat. Jadi cikgu boleh adjust pada hari berkenaan. Kalau tidak, tuan-tuan kena ikut masa yang telah kita tetapkan. Dan mereka juga tidak dibenarkan duduk ramai-ramai macam sebelum daripada tengok TV, duduk berkumpul, tak. Mereka akan duduk dalam kotak-kotak yang kita akan sediakan lah. Kalau di pekan tu kan ada kawasan yang memang ditandakan dengan penjarakan 1 meter tersebut. So dia akan berada di situ. Okey, dan kemudian menunggu arahan daripada guru, dan kemudian ibu bapa datang, dan kemudian diserahkanlah kepada anak-anak tersebut dan ibu bapa boleh bawa pulang.
Dan kalau dalam garis panduan KPM ataupun taska, dia menyarankan kepada ibu bapa, ibu bapa pun daripada tempat kerja, jangan salam, jangan peluk anak ketika anak masuk kenderaan tersebut. Mana kita duduk kat depan, anak-anak biar duduk belakang. Biar duduk belakang, terus bawa balik rumah. Ini disarankan. Jangan kita bawa pula anak pergi membeli belah, pergi bawa anak pula pergi pasar raya, pergi taman permainan. Sebolehnya bila ambil anak tersebut, bawa dia balik dan kemudian mandi, bersihkan diri, barulah kita boleh bergaul bersama dengan anak-anak seperti biasa. Itu apa Ustaz Syafiq Ya. untuk waktu pulang. Okey. Kita tengok antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa. Okey. Nota tambahan ini untuk rujukan kepada para ibu bapa. Yang pertama sekali, ibu bapa dan pelawak tidak dibenarkan masuk ke dalam tadika, sama ada untuk menghantar atau mengambil anak masuk dalam. Sebab tu saya cakap tadi pada awal tadi, konsep dia drive thru. Maksudnya hantar pun ibu bapa tak perlu turun kenderaan. So guru akan buka pintu, cek suhu, beritahu kepada ibu bapa berapa suhu dia, suhu anak tersebut. Kalau tidak melebihi 37.5 boleh masuk, kalau lebih kita akan minta ibu bapa untuk bawa balik. Jadi ibu bapa tak perlu turun. Begitu juga masa ambil anak nanti, drive thru masa lalu je kat depan. Jatuh kena beratur sikit lah kan. Kalau dah ada kenderaan lain, ibu bapa lain tengah tunggu, so ibu bapa kena follow, ikut je belakang dia. Dan laluan tersebut kita akan maklumkan lagi kepada ibu bapa dalam WhatsApp group lah, guru besar akan maklumkan. Yang keduanya, ini antara perkara-perkara yang ibu bapa perlu sediakan lah, yang perlu ada di dalam beg yang kita dah bincang untuk minta kerjasama ibu bapa untuk bawa perkara-perkara ni lah. Yang pertamanya membekalkan satu mini hand sanitizer yang kecil tu, 75 Ustaz Syafiq 70 Lebih kurang. lebih kurang lah mililiter tu. Saya sediakan dalam beg anak-anak. Yang keduanya face mask. So face mask ni kalau anak-anak tak selesa, tuan-tuan boleh bekalkan dalam beg dia face mask. Letak je 2 atau 3 face mask untuk standby lah. Dan juga boleh juga pakai face shield tu yang ada pengadang tu. Yang itu dia tak adalah dia agak selesa lah kalau pakai benda tu, dan ibu bapa ni anak-anak akan rasa teruja untuk pakai ketika ke sekolah lah. Macam pakai topeng pula. Okey. Lepas tu kita minta juga sediakan wipes tisu. Wipes tisu ni untuk tujuan untuk pembersihan meja makan. Kita tak nak maknanya anak-anak akan menggunakan peralatan mereka sendiri. So kita tak nak, kita bimbang kalau kita minta cikgu yang buat semuanya, cikgu yang sediakan semuanya, akan berlaku pergerakan-pergerakan tersebut. Akan berlakunya, kita tak nak, maknanya lap meja tu pakai kain buruk Saya Syafiq semua meja pakai kain buruk yang sama. Tak nak. Kita nak kurangkan benda-benda macam tu lah. So cikgu, kita punya pembantu dan guru memang akan standby, akan beri arahan kepada anak-anak. Dan tempat-tempat yang biasa disentuh macam tombol pintu ke dekat grill, memang itu akan sentiasa dilap ataupun dinyah kuman oleh pembantu dan guru kita. Cuma untuk kawasan anak-anak tu, lepas dia makan tu, dia boleh ambil wipe tisu tu untuk lap dan buang terus. Mana kita mungkin ada setengah mula-mula kita bincang kita nak bawa kain buruk masing-masing, tapi itu bagi kita, kalau boleh kita pakai tu, buang terus. So kita akan sediakan tuan-tuan sampah yang bertutup di sekitar kawasan kelas dan sebagainya untuk memastikan benda tu dijagalah, dikawal dengan sebaiknya. Termasuk tuan-tuan juga boleh sediakan juga wipe tisu, boleh sediakan juga tisu kering. Kalau anak-anak tiba-tiba nak terbersih, kita akan ajar anak-anak. Dia nak terbersih tu, terbersih tu kena tutup dengan tisu. Ada setengah tu kenapa tak guna sapu tangan? Bila pakai sapu tangan ni takut terjatuh kat lantai. Jadi itu semua boleh asbab kepada berlakunya penularan. So kalau dia pakai tisu, habis je terus boleh buang. So tak perlu simpan. Boleh sediakan juga tisu kering untuk yang kecil tu je, tisu yang kecil tu yang lebih mudah untuk dibuat. Jangan sediakan wipe tisu yang besar tu.
Wipe tisu tu mungkin boleh sediakan yang ada yang Dettol tu yang kecil je. Saiz kecil tersebut. Saya Syafiq ada yang kecil tu. Jangan Ada yang dalam bagi bawa plastik. jangan bawa yang 100 tu. Besar berat jadi bawa yang boleh beli banyak di pasar raya dan kemudian standby untuk anak-anak gunakan. Mungkin satu plastik tu ada lebih kurang berapa 15 macam tu je. Okey, kita galakkan guna yang antiseptik lah, yang Dettol dan sebagainya yang memang ada untuk digunakan untuk antiseptik. Okey. Dan bagi yang mengambil package 2 dan 3 yang balik petang, yang balik selepas pukul 2, jadi boleh sediakan baby blanket lah, ataupun kalau yang tadika yang memang kita ada katil tu boleh sediakan alas yang bersesuaian lah seperti yang saya cakap tadi, janganlah ambil ataupun bawa yang terlalu besar. Dan juga okey, untuk botol air ni kita akan tengok, nanti kita akan kalau kita di mana untuk memudahkan pergerakan anak-anak, sebab sekarang ni dia tidak boleh berkongsi minuman, sebab tu kita letak botol air tu dia seorang je pakai. Dan tuan-tuan akan sediakan dah isi air masak, jangan sediakan air manis. Air manis. Dalam tempoh sekarang ni yang kita selepas pembukaan nanti, anak-anak hanya akan minum air mineral ataupun air masak. Dan ini memang kalau ikut garis panduan yang telah diberikan oleh pihak JKN sejak sekian lama, tidak menggalakkan tadika dan juga taska menyediakan minuman manis, terutama coklat dan juga minuman manis di tadika. Mereka menggalakkan kita menggunakan hanya air mineral atau air masak untuk minuman anak-anak. Anak-anak bagi mengawal dari segi kesihatan tersebut. So kita akan laksanakan dalam tempoh ini, maksudnya anak-anak tidak akan dibekalkan dah dengan kalau pagi-pagi ada air coklat dan sebagainya. So mereka boleh menggunakan dengan botol air masing-masing yang akan dapat dikawal. Maksudnya anak-anak kan takkan ada masa dia haus, takkan dia nak pergi dapur pula cari kowe pula. Macam sebelum ni dia pergi dapur, boleh pergi bukan pergi dapur, pergi tempat kowe kita tu, di yang kita sediakan tersebut, ambil sendiri. Kita tak ada dah tu. Maksudnya dia kena sediakan sendiri, beberapa sediakan sendiri. So anak-anak akan minum air hanya daripada botol air dia. Botol air dia tidak bercampur dengan pelajar-pelajar yang lain. Dan kemudian satu beg, kalau boleh jangan sediakan sampai, sebelum ni ada yang sediakan 2 beg bekas toto, buka buku dan sebagainya. So sekarang ni sediakan satu beg yang bersesuaian, yang boleh muat dengan item-item ini, supaya senang kita nak kontrol lah. Jadi dia akan letak beg-beg tersebut di tempat kawasan dia itu juga, di tempat dia itu juga. Tidak ada orang lain yang akan check pun tak ambil. So dia akan ambil beg tu, pakai, letak, dah balik tu pun dia ambil balik, susun balik, buat balik. So semua ni kita akan atur dan kita akan ajar lah anak-anak. Okey. Yang ketiga, ibu bapa juga perlu menyediakan persalinan baju untuk anak-anak sebagai gantian sekiranya baju sekolah yang dipakai kotor atau kena muntah, dan untuk yang mengambil package 2 dan 3 lah. Walaupun tidak ada mandi, tapi tolong sediakan baju standby lah. Takut kotor, ataupun mungkin ada anak-anak yang tidak berapa selesa. Jadi boleh tukar pakaian tersebut di tempat masing-masing. Tempat masing-masing. Jadi boleh sediakan satu mungkin kita kata tuala kecil lah untuk dia tukar pakaian tersebut. Okey. Dan yang keempat, tiada aktiviti mandi di tadika bagi murid yang mengambil package 2 dan 3. Pada package 1 memang tak mandi lah sebelum daripada ni, sebab tengah hari dah balik. Tapi yang 2 dan 3 pun, yang balik pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6 tu pun tak ada dah kita buat aktiviti untuk mandi. Mandi bagi mengelakkan berlakunya banyak sentuhan dan pergerakan lah untuk anak-anak, dan sukar untuk kita kawal. Jadi tujuan kita memang nak kawal sebetulnya pergerakan anak-anak ini. Okay, Ustaz Syafiq ada soalan? Ada 2 soalan dengan saya. Soalan pertama, boleh ke, sebab sebelum ni ada ibu bapa yang bekalkan anak dengan makanan bekal lah, sebab ada yang pagi tu tak makan dekat rumah, ada yang anak-anak yang masih memilih lagi makanan. Jadi aktiviti ni masih boleh diteruskan tak Ustaz?
Minta maaf tuan-tuan, tak boleh. Itu memang ada dalam garis panduan, tiada bekalan makanan daripada luar. Maksudnya daripada ibu bapa, semua yang disediakan oleh pihak tadika. Itu memang ada dalam garis panduan KPM. Taska pun ada. Memang very strict. Tak dibenarkan tuan-tuan bekalkan anak-anak. Jadi saya nak tegak pun susah. Memang itu dalam garis panduan berbentuk bekalan makanan, bekalan makanan. Jadi cuma untuk macam air tu tak apalah. Air tu daripada bekas anak-anak tu sendiri. Anak tu sendiri. Cuma kita akan pahalusi balik lah, kita akan tengok balik lepas minggu 2 minggu kita akan tengok, kita akan ajukan soalan lah kepada pihak PPD dan sebagainya, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Mungkin lepas 2 minggu akan ada berlakunya pertukaran ataupun keringanan untuk SOP, kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Ada lagi Ustaz? Satu lagi soalan Ustaz. Cek suhu tadi, akan cek suhu anak-anak dalam kereta. Okey. Ibu bapa punya suhu dicek sekali ataupun tidak? Tidak. Dia mensyaratkan garis panduan hanya mensyaratkan anak-anak sahaja yang akan diperiksa suhu. Ibu bapa tidak diperiksa suhu. Jadi kalau anak-anak sihat, so anak-anak boleh masuk. So tak ada dalam garis panduan tu menyebut suhu ibu bapa perlu diambil lah. So hanya suhu anak-anak akan diambil ketika di awal tu lah. Okey. Ada lagi Ustaz? Okey, itu saja Ustaz. Dua saja. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh lagi, insyaAllah kita akan ada 5 minit lebih kurang lagi untuk kita bersiaran. So itu secara, ada yang tertinggal Ustaz Syafiq? Setakat ni cukup Ustaz, insyaAllah. Cukup, insyaAllah. So apa peralatan yang perlu dibawa, ibu bapa perlu tahu. So ibu bapa perlu tahu sebelum, ketika dan selepas. So sebelum hantar anak-anak ke tadika, secara ringkasan yang boleh saya buat, sebelum hantar ke anak-anak ke tadika, memastikan anak-anak sihat dan tidak ada gejala COVID-19. 3 gejala tadi. Demam, batuk dan juga sersema. Dan kemudian ibu bapa perlu sediakan peralatan-peralatan yang telah kita maklumkan tadi, yang saya sebutkan tadi, antaranya face mask, yang keduanya hand sanitizer, boleh sediakan juga wipes tisu, boleh sediakan juga buku-buku dia orang, dan diletakkan dalam satu beg. Dan tuan-tuan kena memastikan bila barang-barang tersebut dibawa balik, contohnya alas tidur tadi dibawa balik, pastikan dibasuh. So elakkan daripada mengguna pula pada resort benda yang sama. Perlu dibasuh. Dan kalau boleh ada 2 ataupun 3 lah. Jadi bila resort boleh tukar. Tuan-tuan tak kelang kabut. Jadi perlu dibasuh peralatan-peralatan tersebut. Jadi perlu manage dengan betul peralatan-peralatan tersebut. Dan bila dah hantar anak-anak ke tadika, dah sampai di situ, kita ada SOP ketibaan. Jadi ibu bapa tak boleh turun daripada kereta. So, macam payah pula saya Syafiq macam amaran pula tak. Maksudnya tuan-tuan kita tak nak ada berlakunya banyak pergerakan tersebut. Jadi anak-anak akan diperiksa suhu dalam kenderaan tersebut ketika turun. Ibu bapa hanya perlu tahu berapa bacaan suhu tersebut, dan sekiranya tidak melebihi 37.5 akan dibenarkan masuk. Okey, akan dibenarkan masuk. Tak ada masalah. So kita tidak adalah sebab kita waktu pagi, kedatangan murid-murid pada waktu pagi. So kalau setengah-setengah tu, kalau kita berjalan waktu tengah hari, kadang-kadang bacaan tu panas. Kita tengah jalan tengah panas tu, cek memanglah panas, kena tunggu pula 4-5 minit. Ni tak berlaku lah, sebab memang kita ambil suhu waktu pagi, waktu normal. Jadi kita dan kemudian habis bacaan suhu, tuan-tuan boleh balik. Dan yang lain tu kita akan uruskan di tadika lah. Semua diuruskan oleh guru-guru kita. Dan insyaAllah kita dah pun memastikan guru-guru dalam keadaan bersedia. Kita dah pun beri taklimat. Dan insyaAllah minggu depan kita ada taklimat lagi kepada guru. Sebelum tu kita dah buat mesyuarat persediaan guru dan sebagainya, untuk memastikan guru benar-benar mahir mengendalikan anak-anak dalam tempoh COVID ni. Yang penting, guru juga ada perlu penjarakan sosial. Dan untuk maklumat ibu bapa, guru-guru diwajibkan sepanjang tempoh di tadika ini, bila berurusan dengan anak-anak, wajib memakai face mask. Wajib. Wajib. Tuan-tuan masuk tu memang takkan nampak muka cikgu lah pakai face mask.
Nah, jadi memang mereka wajib memakai. Murid tak wajib, tapi guru wajib. Wajib pakai. So kita ada SOP untuk guru-guru ini untuk memastikan mereka mampu mengawal keadaan dengan baik. Yang insyaAllah dalam tempoh 3 hari pertama, hari Rabu, Khamis, Jumaat, kita mungkin tak belajar, kita akan banyak buat simulasi. Simulasi kita buat macam orientasi lah kepada anak-anak bagi memastikan mereka dapat mengikuti dengan baik segala apa yang kita sampaikan, insyaAllah. Jadi bagi saya, tuan-tuan jangan risau, insyaAllah kita akan ambil pendekatan yang terbaik untuk memastikan benda-benda ini terkawal, jangkitan-jangkitan ini terkawal dan tidak dijangkiti dalam tadika kita. Cuma tanggungjawab kita sebagai ibu bapa memastikan kesihatan anak-anak. Kita masih lagi perlu mematuhi arahan daripada pihak KKM, kawalan Kediri tersebut lah. Jadi kalau di rumah ataupun ketika kita ambil anak kita, kita cubalah elakkan bawa anak-anak kita ke tempat yang crowded, ke tempat yang ramai orang. Kalau boleh, walaupun sekarang dah dibenarkan makan ataupun dah dibenarkan masuk pasaraya, kalau bagi saya secara peribadi, memang saya tak buat masa ni, saya pun takkan bawa anak-anak saya ke pasaraya, akan bawa ke tempat-tempat yang boleh menyebabkan berlakunya jangkitan. Contohnya tempat-tempat permainan yang tertutup, masuk dia yang berkongsi alat mainan dan sebagainya, kita kena elakkan. Contohnya kalau hari Sabtu Ahad tuan-tuan bawa pergi berjalan, pergi mana-mana tak ada masalah. Cuma sebelum hari Senin tu tuan-tuan kena pastikan kesihatan anak-anak dalam keadaan yang baik. Dan kita cuba mengelakkan daripada berlakunya jangkitan tersebut. Dan ini tanggungjawab kita bersamalah, bukan saja di pihak tadika, juga kepada pihak ibu bapa dalam memastikan insya-Allah kita mampu mengawal tadika kita, persekitaran tadika kita dengan keadaan yang baik dan tidak ada berlaku jangkitan. Yang kita harap, saya sangat berharap sebarang permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dengan pihak ibu bapa. Contohnya kalau dapat call daripada tadika, daripada guru besar kita, jadi tuan-tuan kena letak prioriti, walaupun tengah meeting ke tengah buat apa, tengok nombor tadika tu, terus pick up. Mungkin ada emergency. Jadi contohnya kalau hantar tu tak demam, tiba-tiba pukul 12 demam. So bila anak tu dicek suhu demam pula, so terus mereka akan diasingkan dalam bilik isolasi. Setiap tadika kita ada bilik isolasi. So akan diletakkan bilik isolasi, diasingkan, dan kemudian terus akan ditelefon kepada guru, kepada ibu bapa, minta ibu bapa datang ambil segera. So tak boleh lah ibu bapa tiba-tiba kata tak apalah, tunggu petang, sekarang saya ambil. Ya, demam sikit je tu. Jangan. Dalam keadaan sekarang ni, kita kena letakkan prioriti keselamatan anak-anak tu di tempat yang pertama, bagi mengelakkan berlaku perkara yang buruk kepada anak-anak kita, insyaAllah. So ada soalan lagi Ustaz Syafiq? Ada satu soalan tambahan daripada masyarakat ni. Okay, katanya anaknya memang ada alergik. Jadi bila pagi-pagi datang tu memang kita akan nampak anak dia alergik ni hidung berair, lepas tu dia akan bersin. Jadi macam mana Ustaz dengan keadaan macam ni? Okey, bagi anak-anak yang special, anak-anak yang memang ada alahan dan sebagainya, kita minta pihak ibu bapa dapat mengesahkan dengan pihak doktor, mengesahkan dengan keadaan anak-anak tersebut. Jadi perlu ada bukti tersebut kepada kita, maknanya kebenaran daripada pihak doktor. Perlu dapat kebenaran khas daripada ibu bapa, daripada pihak doktor. Dan untuk makluman juga, memang dalam garis panduan ada menyebut bagi anak-anak yang ada masalah imun dari segi ketahanan tubuh dan sebagainya, tidak digalakkan untuk datang ke tadika. Saya faham memang ini masalah juga kepada ibu bapa, bila kita bekerja dan sebagainya, tapi benda kita terpaksa lah dalam keadaan sekarang ni menjadi satu perkara yang perlu kita fikirkan. Jadi bagi anak-anak yang memang ada masalah dari segi perkara tersebut, kita minta pengesahan, sebab nanti ibu bapa akan diberi borang mengesahkan yang anak-anak sihat. Mengesahkan anak-anak sihat. So kalau memang ada alahan dan sebagainya, kita minta dapatkan nasihat daripada doktor dan pengesahan daripada doktor, untuk membolehkan anak-anak tersebut masuk ke tadika. Kalau tidak, susah kita nak kenal pasti bagi anak-anak yang memang ada gejala ataupun tidak ada gejala. So yang boleh mengesahkan tu pihak doktor lah yang boleh mengesahkan. Tidak, memang susah kita lah. Susah bila anak datang tu memang nampak semua teruk.
Jadi memang kita tak boleh nak, kalau ikut peraturan tak boleh dibenarkan. So bila contohnya kita mungkin kita tahu anak tersebut ada masalah tersebut. Tapi kalau datang pemeriksaan daripada pihak PKD dan sebagainya, memang agak sukar kepada kita lah. Jadi ibu bapa boleh dapat sahkan daripada pihak doktor apa nama masalah anak tersebut. InsyaAllah apa nama kita akan bantulah. InsyaAllah. Ada gambar Ustaz Syafiq ya? Gambar dah tunjuk di awal-awal tadi. Selesai dah. Ada awal tadi. Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan boleh tengok kita punya persiapan kita insya-Allah. Dan apa nama kita berharap segalanya berjalan lancar, tidak ada masalah. Sepanjang kita buat operasi ni, kita pun risau juga sebab di TTMP kita ada hampir 300 pelajar. 300 pelajar. Jadi sudah tentu mengundang pelbagai perkara yang membimbangkan kita. Walau bagaimana kita dah buat yang terbaik insya-Allah. Persiapan yang terbaik, dah beberapa kali mesyuarat, kita buat mesyuarat dah untuk bincang tentang perkara-perkara ini untuk menyiapkan kita punya panduan dan juga SOP berdasarkan SOP yang telah disediakan oleh pihak kementerian dan juga pihak JKM. Jadi insya-Allah kita bagi pandangan saya insya-Allah apa yang telah kita buat ini akan dapat membantu kita mengawal keadaan di tadika. Dan insya-Allah tuan-tuan letak percaya kepada tadika sepanjang tempoh ini. Dan kita sama-samalah mendoakan supaya segalanya berjalan dengan baik, dihindarkan daripada segala penyakit dan bahaya insya-Allah, dan mudah-mudahan negara kita akan kembali dan dunia juga akan kembali seperti sebelum daripada Covid insya-Allah. Itu saja Ustaz Syafiq ya. Daripada saya wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih banyak diucapkan syukran jazilan jidan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penerangan taklimat dan insyaAllah untuk makluman terakhir lah kepada ibu bapa, garis panduan sebarang info-info terkini insyaAllah akan sebarang update lah akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi ibu bapa akan sentiasa dapat info daripada pihak tadika, dan sekiranya perlu ada sebarang perbincangan boleh sentiasa berhubung dengan guru besar cawangan untuk dapatkan penjelasan dan sebagainya insyaAllah. Jadi selesai taklimat untuk malam ni. InsyaAllah moga-moga anak-anak masuk ke tadika 1 Julai hari Rabu minggu depan dalam keadaan yang bersedia dan dapat kita lalui aktiviti tadika kita seperti biasa balik insyaAllah dalam masa terdekat. Baik, jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz dan Ibu bapa, guru-guru, muallim muallimah. InsyaAllah kita tutup taklimat kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.